Selamat sejahtera, kami akan membentangkan kajian kami yaitu persepsi tuntutan Sulu di Sabah dan persepsi hubungan Malaysia-China di daerah Beluran. Oke, sedikit latar belakang ialah tuntutan Sulu berpunca daripada perjanjian 1878 yang ditafsir sebagai pajakan atau sewa daripada pihak Sulu. Manakala British dan Malaysia anggap sebagai penyerahan kekal. Pajakan telah dibayar sekitar 5.300 secara tahunan dan dihentikan sehingga kes Lahad Datu pada tahun 2013. Konsep tuntutan ini merujuk kepada satu tindakan dalam menegakkan hak atau menuntut suatu pampasan, pengiktirafan, dan ganjaran yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kumpulan, biasanya organisasi atau negara, berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau prinsip moral. Jadi oleh itu penduduk-penduduk di Lahad Datu dan Sandakan sangat peka terhadap isu tuntutan Filipina di Sabah ini. Tapi kajian kami dilaksanakan di Beluran untuk menilai seberapa pekakah rakyat-rakyat atau penduduk Beluran terhadap isu-isu tuntutan di Sabah ini. Bagi tajuk persepsi hubungan Malaysia-China yang kami laksanakan di Beluran ini, sedikit latar belakangnya ialah hubungan Malaysia-China bermula secara rasmi pada 31 Mei 1974 di bawah Tun Abdul Razak, beralih daripada pemusuhan perang dingin kepada kerjasama menang-menang. Jadi di Sabah hubungan ini amatlah ketara melalui pelaburan China dalam sektor asas seperti kelapa sawit, perikanan, minyak gas, dan infrastruktur. Jadi kajian kami ini adalah untuk menilai daerah Beluran yang populasinya sekitar 77.000 orang ke atas yang bergantung pada ekonomi primer seperti peladangan kelapa sawit, perikanan, dan sebagainya. Namun kawasan luar bandar ini seperti Beluran terdapat jurang data yang tentang persepsi penduduk, adakah mereka melihat China sebagai peluang ekonomi ataupun ancaman seperti isu Laut Cina Selatan. Yaitu kami melaksanakan kajian kami ini untuk menilai dan mengisi jurang-jurang data di daerah Beluran itu. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kajian ini meneliti dua fokus utama, yaitu tuntutan Filipina atau kumpulan Sulu ke atas Sabah dan persepsi penduduk terhadap hubungan China-Malaysia dengan tumpuan khusus kepada penduduk di daerah Beluran. Bagi isu yang pertama, yaitu tuntutan Filipina atau kumpulan Sulu ke atas Sabah, kajian ini mengenal pasti beberapa masalah utama. Yang pertama, terdapat keperluan untuk mengkaji persepsi penduduk di daerah Beluran terhadap tuntutan tersebut. Kedua, tahap kesedaran penduduk mengenai isu tuntutan Filipina atau kumpulan Sulu ke atas Sabah masih perlu dinilai secara sistematik. Yang ketiga, kajian ini juga menilai sejauh mana isu-isu hubungan Malaysia-Filipina mempengaruhi persepsi penduduk Beluran terhadap tuntutan Filipina atau kumpulan Sulu ke atas Sabah. Bagi fokus yang kedua, yaitu persepsi terhadap hubungan China-Malaysia, kajian ini meneliti beberapa masalah penting. Antaranya ialah jurang maklumat mengenai sejauh mana penduduk Beluran memahami bentuk, skop, implikasi hubungan China-Malaysia, khususnya yang melibatkan kerjasama ekonomi, pelaburan, dan pembangunan proyek di peringkat tempatan. Selain itu, terdapat kekurangan data persepsi tempatan tentang bagaimana latar belakang hubungan China-Malaysia serta kehadiran pelaburan China mempengaruhi pandangan penduduk terhadap kedaulatan negara, manfaat ekonomi, dan kesejahteraan komuniti setempat. Kajian ini turut memberi perhatian kepada pengaruh hubungan diplomatik China-Malaysia terhadap sentimen awam, khususnya berkaitan risiko penyebaran dan manipulasi maklumat yang berpotensi menjejaskan keharmonisan sosial dan keselamatan di peringkat tempatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya yang bernama Joseph Anthony akan menerangkan metodologi kajian yang kami telah gunakan dalam kajian lapangan kami di Beluran. Dalam kajian,
Kami menggunakan reka bentuk kajian tinjauan kerana pendekatan ini sesuai untuk mengkaji persepsi, pandangan serta tahap kesedaran masyarakat terhadap sesuatu isu semasa, khususnya isu tuntutan Filipina atau kumpulan Sulu ke atas Sabah dan juga persepsi hubungan Malaysia-China. Dari segi pendekatan, kami menggunakan pendekatan campuran iaitu gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih bagi memastikan data yang diperoleh lebih menyeluruh, bukan sahaja berdasarkan angka tetapi juga pandangan dan pengalaman responden secara mendalam. Bagi kaedah kuantitatif, borang soal selidik telah digunakan sebagai instrumen utama. Seramai 30 orang penduduk di daerah Buluran telah dipilih sebagai responden melalui persampelan rawak mudah. Soal selidik ini menggunakan skala Likert 5 mata, daripada sangat tidak setuju hingga sangat setuju, bagi mengukur tahap persepsi dan kesedaran responden dari aspek ekonomi, keselamatan, politik dan sosial. Selain itu, bagi kaedah kualitatif, kami telah menjalankan temu bual tidak formal yang melibatkan 3 orang informan utama, terdiri daripada wakil pihak berkuasa, pendidik serta penduduk tempatan. Temu bual ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam serta menyokong dapatan daripada soal selidik. Di samping itu, kajian ini turut disokong oleh rujukan ilmiah seperti buku, jurnal akademik dan sumber internet bagi membina kerangka teori dan mengukuhkan analisis kajian. Data yang diperoleh adalah dianalisis menggunakan analisis deskriptif bagi data kuantitatif, manakala data temu bual dianalisis secara kualitatif dan tematik. Secara keseluruhannya, metodologi yang kami gunakan ini dipilih bagi memastikan dapatan kajian adalah sistematik, sah dan boleh dipercayai serta mampu menjawab objektif kajian yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya yang bernama Joseph Anthony akan membentang sorotan literatur yang menjadi asas kepada kajian ini. Sorotan literatur ini menumpukan kepada 2 isu utama, iaitu tuntutan Kesultanan Sulu terhadap Sabah dan hubungan Malaysia-China. Bagi membina kerangka teori sebelum analisis kajian lapangan, kami di daerah Buluran dijalankan. Dari perspektif Malaysia, kajian lepas menunjukkan bahawa tuntutan Sulu berpunca daripada perbezaan tafsiran Perjanjian 1878. Malaysia menegaskan bahawa Sabah telah diserahkan secara kekal dan disahkan melalui Suruhanjaya Kobolt serta pengiktirafan PBB. Justru, tuntutan Sulu dilihat tidak berasas dari sudut undang-undang antarabangsa. Dari perspektif Sabah, isu tuntutan ini memberi kesan langsung terhadap keselamatan dan kestabilan sosial, khususnya selepas insiden Lahadatu 2013. Walaupun dilihat sebagai ancaman, pendirian masyarakat Sabah untuk kekal dalam persekutuan Malaysia kekal kukuh demi keselamatan dan kesejahteraan jangka panjang. Selain itu, sorotan literatur kami turut membincangkan hubungan Malaysia-China yang bersifat pragmatik dan stabil dengan ekonomi sebagai asas utama hubungan dua hala. Dalam masa yang sama, Malaysia mengamalkan strategi hedging dalam aspek politik dan diplomasi bagi mengekalkan otonomi dasar luar dan kestabilan serantau. Kesimpulannya, kajian-kajian lepas ini menjadi asas penting bagi menilai persepsi masyarakat tempatan di daerah Buluran terhadap isu tuntutan Sulu dan hubungan Malaysia-China. Sekian, terima kasih. Dapatan kajian yang diperoleh hasil daripada kajian lapangan berkenaan tuntutan Filipina dipecahkan kepada 4 perkara iaitu politik, ekonomi, keselamatan dan sosial. Penduduk daerah Buluran berada pada skala neutral dalam aspek ekonomi, skala setuju dalam aspek keselamatan, skala sangat setuju dalam aspek politik dan akhir sekali skala neutral dalam aspek sosial. Manakala hasil dapatan kajian berkenaan hubungan Malaysia-China turut dipecahkan kepada 4 perkara iaitu politik, ekonomi, keselamatan dan sosial. Penduduk daerah Buluran berada pada skala tidak setuju pada aspek ekonomi, skala tidak setuju juga dalam aspek keselamatan, skala sangat tidak setuju dalam aspek politik dan juga aspek sosial.
Oleh sebab itu, kita dapat lihat tuntutan Filipina menjadi tumpuan utama kepada penduduk beluran berbanding hubungan Malaysia-China. Salam sejahtera, nama saya Hafiz Lami Jalong. Hari ini saya akan membentangkan bahagian dapatan temu bual yang berkenaan dengan hasil kajian yang telah kami lakukan di daerah beluran, iaitu persepsi Malaysia-China dan persepsi tuntutan Sulu terhadap Sabah. Sebagai rumusan akhir, kajian ini memperlihatkan bahawa hubungan luar dan keselamatan Malaysia pada masa kini berdepan dengan cabaran yang semakin kompleks, khususnya apabila melibatkan hubungan dengan kuasa besar dunia serta isu tuntutan wilayah yang berkait rapat dengan kedaulatan negara. Dua isu ini utama yang diketengahkan dalam kajian ini, iaitu hubungan Malaysia-China dan tuntutan Sulu, yang masing-masing mempunyai implikasi strategi yang berbeza, tetapi saling berkait dalam konteks kepentingan nasional. Dalam konteks hubungan Malaysia-China, dapatan temu bual yang kami perolehi menunjukkan bahawa hubungan dua hala ini secara jelas yang memberi manfaat yang signifikan kepada Malaysia, terutamanya dari segi pertumbuhan ekonomi, pelaburan asing, pembangunan infrastruktur dan pembinaan teknologi. China dilihat sebagai kuasa ekonomi utama di rantau Asia Pasifik dan rakan strategik penting kepada Malaysia. Walau bagaimanapun, kebangkitan China sebagai kuasa besar global berpengaruh asing, kebimbangan terhadap keselamatan cyber. Kebangkitan China sebagai kuasa global turut menimbulkan cabaran yang tidak boleh dipandang ringan, termasuk persepsi masyarakat terhadap pengaruh asing, kebimbangan terhadap keselamatan cyber serta isu tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan. Oleh itu, hubungan ini menuntut pendekatan diplomasi yang berimbang dan prinsip agar manfaat yang diperoleh tidak menjejaskan kedaulatan dan kepentingan nasional negara. Sementara itu, dalam konteks tuntutan Sulu, dapatan kajian kami menegaskan bahawa isu ini berkait secara langsung dengan soal kedaulatan wilayah di dalam istilah hubungan antarabangsa, iaitu sovereignty, keselamatan negara dan maruah nasional. Isu tuntutan Sulu memperlihatkan keperluan wilayah untuk bersikap tegas dan konsisten dalam mempertahankan hak kedaulatan berdasarkan undang-undang antarabangsa tanpa menjejaskan kestabilan serantau. Pendekatan diplomatik, penguatkuasaan keselamatan serta kerjasama serantau dilihat sebagai elemen penting dalam memastikan keselamatan negara terus terpelihara. Dengan itu, hal ini dapat digunakan teori dalam hubungan antarabangsa, iaitu liberalism ataupun liberalis. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa sama ada dalam pengurusan hubungan dengan kuasa besar seperti China atau dalam menangani isu tuntutan Sulu, Malaysia perlu mengamalkan pendekatan strategik yang berhemah dan berpaksikan kepentingan nasional. Keseimbangan antara kerjasama antarabangsa, keselamatan negara dan kedaulatan wilayah merupakan asas penting bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara berdaulat, stabil dan dihormati di peringkat antarabangsa. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Semoga maklumat ini bermanfaat dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafira. Saya akan membentangkan bagian perbincangan mengenai persepsi penduduk di daerah Beluran terhadap tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah. Berdasarkan dapatan kajian lapangan yang dijalankan melalui soal selidik dan temu bual,
Majoriti penduduk di daerah Beluran menunjukkan pendirian yang jelas, yaitu menolak tuntutan tersebut. Mereka berpendapat bahwa Sabah telah lama diiktiraf sebagai sebahagian daripada Malaysia dari segi sejarah, perundangan, dan politik. Sebahagian responden turut menyatakan bahwa penyertaan Sabah dalam Malaysia melalui proses seperti Suruhanjaya Kobold membuktikan bahwa rakyat Sabah sendiri telah memilih untuk bersama Malaysia. Oleh itu, tuntutan Sulu dianggap tidak relevan dan bercanggah dengan kedaulatan negara. Selain itu, ada juga responden yang mengaitkan isu ini dengan faktor keselamatan, terutamanya selepas insiden pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013. Walaupun Beluran tidak terlibat secara langsung, peristiwa tersebut tetap memberi kesan terhadap persepsi masyarakat secara keseluruhannya. Penduduk Beluran melihat tuntutan Kesultanan Sulu sebagai satu isu yang menyentuh soal kedaulatan, keselamatan, dan identiti sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya, bahagian perbincangan mengenai persepsi penduduk di daerah Beluran terhadap hubungan Malaysia-China. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti penduduk Beluran mempunyai persepsi yang positif terhadap hubungan dua hala ini. Mereka melihat China sebagai kuasa besar dunia dan rakan strategik penting Malaysia, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan, dan pembangunan. Ramai responden berpendapat bahwa hubungan baik dengan China dapat memberi manfaat kepada negara melalui peluang perniagaan, pembangunan infrastruktur, serta kemajuan dalam bidang teknologi dan pendidikan. Sokongan ini lebih bersifat pragmatik, yaitu berdasarkan manfaat ekonomi dan pembangunan yang boleh diperoleh. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesadaran bahwa hubungan ini perlu diurus dengan berhati-hati. Sebahagian responden menyadari cabaran seperti isu Laut China Selatan dan kebimbangan terhadap kedaulatan negara mereka. Mereka berpandangan bahwa Malaysia perlu mengekalkan pendekatan diplomatik dan seimbang dalam mengurus hubungan dengan China. Secara keseluruhannya, penduduk Beluran menyokong hubungan baik Malaysia-China karena manfaat ekonomi dan pembangunan, namun tetap menyadari wujudnya cabaran geopolitik yang perlu ditangani secara bijaksana. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan atas dua kajian yang kami kaji di daerah Beluran. Yang pertama, mengenai hubungan Malaysia dan juga China, di mana masyarakat daerah Beluran sangatlah menyambut positif hubungan kedua negara ini. Namun, kesadaran penduduk terhadap cabaran strategik dan juga keselamatan masihlah sangat-sangat terhad, di mana penduduk masih menilai kedua hal secara pragmatik tanpa memahami secara mendalam dasar luar negara. Kemudian, isu yang kedua yaitu tuntutan Filipina atau Sulu terhadap Sabah. Masyarakat daerah Beluran sangatlah tidak menyetujui hal ini karena mereka menganggap Sabah masih sah di atas Malaysia atau masih sah menjadi bahagian daripada Malaysia. Persepsi ini juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, identiti kebangsaan, dan juga keyakinan masyarakat daerah Beluran terhadap kedaulatan Malaysia.